Nah, jadi orang yang mati dalam keadaan maksiat, walaupun dia mati pun tempat maksiat, tengah tikar nombor ekor, tiba-tiba main serangan jantung, mati yang tu lah. Nak bayar dah nombor apa semua tu. Ya, nombor naik mana tu. Waris paraik habis. Dia kira apa, dia kata duit nombor paraik apa tu. Waris pun tak ngaji kak, elok. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Adapun qaul qadim madhab Syafi'i, tiada wajib fidyah langkah qada beberapa tahun. Jadi sebelum ni kita duk bincang iaitu tentang qaul jadid. Dan qaul jadid, qaul yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Qaul jadid ni qaul yang barulah. Kalau kita tengok bahasa tu baru. Tapi jadid ni maksud dia pendapat Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i selepas berhijrah ke Mesir, ataupun selepas berpindah ke Mesir. Jadi bila Imam Syafi'i pindah pi Mesir, pendapat dia tu di Mesir tu orang panggil qaul jadid. Nah, qaul jadid. Jadi hak sebelum pindah ke Mesir, hak tu nama dia qaul qadim. Qaul qadim ni qaul lama. Nah, qaul lama ni pendapat Imam Syafi'i yang sebelum berhijrah ke Mesir. Dia duduk kat Iraq waktu tu. Jadi dia riwayat qaul qadim dia lah. Jadi qaul qadim dalam mazhab Syafi'i ni ada yang duk bawa lah anak-anak murid dia. Jadi anak murid Imam Syafi'i ketika di Iraq yang kepala sekali Imam Ahmad lah, kita kata yang power lah. Tapi Imam Ahmad dia naik satu peringkat mujtahid mutlak pula selepas tu. Maka dia tak boleh nak ikut pendapat ulama lah, dia kena ijtihad sendiri. Itu Imam Ahmad. Jadi atas qaul jadid dalam mazhab Syafi'i, fidyah langkah qada ataupun tunda qada kena. Nah, qaul jadid. Qaul jadid kena fidyah tunda qada. Contoh, kita tak puasa tahun ni 30 hari. Lepas tu sampai Ramadan pula. Mai ni sampai Ramadan pula kita tak qada pun kena fidyah. Berapa hari yang kita tak qada itu? Berapa hari yang tak puasa? 30 hari. Tak qada berapa hari? Tak qada pun 30 hari juga tak qada. Jadi kalau gitu kena fidyah 30 cupak. Boleh faham dah? Jadi langkah qada dalam mazhab kita Syafi'i kena fidyah. Kena fidyah. Hak tu atas qaul jadid. Sekali kita terakira. Adapun qaul qadim mazhab Syafi'i tiada wajib fidyah. Sambung hak ini. Adapun qaul qadim mazhab Syafi'i tiada wajib fidyah langkah qada. Tak wajib fidyah ni qaul qadim. Beberapa tahun, banyak mana pun tahun dia tak qada puasa tu, hanya kena fidyah puasa saja. Fidyah hak dia tak puasa tu lah. Adapun langkah qada tak kena. Ni atas qaul qadim. Sebab tu dia kata hanya wajib fidyah puasanya, puasa seorang tu sahaja. Tiap-tiap setahun 30 cupak Baghdad. Tiap-tiap setahun 30 cupak. Sebab puasa 30 hari. Jadi cupak 30 cupak lah, sehari cupak. Puasa 30 hari 30 cupak. Intaha dia ambil masalah ni dalam kitab Al-Mahalli Al-Thani. Muka surat 69. Al-Thani itu maksud dia juzuk yang kedua. Juzuk yang kedua. Okey. Lah ni kita nak kira waya banyak lagi. Nak lepas tak? Okey. Panjang elok.
Okey. Okey, la ni kita kata orang mati ni umur 19 lah, bagi mudah. 19. Jadi bila 19 tahun mati, umur 19 mati, dalam kitab kata ambil daripada umur 9 tahun. Maksud dia kita kena tolak 9. Jadi dapat jumlah dia 10 tahun. Jadi 10 tahun. Okey, kita nak buat fidyah. Kalau ikut qaul qadim, qaul hak kemudian tadi, hak dhaif tadi ni, dia tak payah tunda, dia tak payah kira tunda qada tu, tak payah kira. Jadi mudah dia ni, nak bagi cukup 10 tahun, 30 tambah 30 tambah 30 tambah 30 tambah 30. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tahun. Nah, lepas tu tambah 30 tambah 30 tambah 30. Tidak pun 30 kali 10 lah. Mudah begitulah. Begitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lah. Kita atas 10 kali kita tambah. Maksud dia kita akan dapat semua 300. Maksudnya 300 cukup je. Ni atas qaul qadim. Tapi dhaif lah. Qaul ni dhaif. La ni qaul jadid. Hak payah sangat nak kira tu qaul jadid. Sebab dia kena kira ganda. Nak ganda. Jadi bila ganda, nah, hak pertama dia kira puasa dulu 30 hari tambah dengan 60. Lepas tu tambah 90. Tambah 120. Tambah 150. Kena buat bagi cukup sampai 10 lah. 10 hari. Sebab umur dia 10 tahun saja. Kita nak buat fidyah kat dia ni 10 tahun saja. Kalau nak buat sampai 60, kena tambah bagi cukup sampai 60 kali tambah. Lepas tu kena ganda. Pasal apa ganda? Okey. Hak ni yang kata 30, hak ni fidyah puasa. Jadi fidyah puasa dia 30 hari. Untuk tahun pertama dia tak kira tunda lah. Sebab dia tahun pertama ni dia tinggal puasa aja, mana ada tunda-tunda hak sebelum ni, tak ada kira tunda. Tahun yang kedua dia fidyah puasa 30 tambah dengan fidyah takhir. Takhir qada ni. Jadi fidyah takhir qada ni 30. Jadi ada 60. 60. Tahun yang ketiga, fidyah puasa 30. Lepas tu takhir qada. Takhir qada untuk 2 tahun 60. Jadi 90. Tahun yang keempat fidyah puasa 30 cupak. Takhir qada tu ada 1, 2, 3 tahun takhir qada. 30 campak dengan fidyah puasa 30 jadi 120. Dia macam tu lah. Boleh faham lah. Tahun yang kelima pun sama juga. Lepas tu kita tambah lagi. Tambah 180. Tambah dengan 210. 210. Lepas tu 210 tambah dengan 240. Tambah dengan 270. Tambah 300. Jadi setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Lepas tu campur semua ni dapat jumlah dia punya cupak sekali dengan takhir qada. Boleh faham lah. Itu cara kira kalau kita nak ambil qaul jadi. Ni qaul mu'tamad lah. Qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Nampak lah. Dia kena kira tambah ganda. Dia tak boleh kira 30. Hak tu mudah lah. Hak tu qaul qadim boleh lah. Tapi hak tu bukan qaul mu'tamad dalam mazhab kita Syafi'i. Hak ni satu cara lah. Satu cara. Hak cara yang kedua, hak ni
Nah, cara yang diajak oleh Syekh Idris ayat hitam. Nah, ni cara ni mudahlah. Tapi kalau umur dia 60, letih juga ni. Cara ni nak senarai ni letih juga lah. Kena mahat liat sikit tu sampai 100 tahun tu. Dia letih sikit, nak kena tambah tu banyak. Nak banyak. Jadi nak kena ganda gitulah. Okey. Dapat tak jawapan dia apa ni? Tak kira dirilah. Saya pun tak kira lah. Saya pun tak kira. Okey. Cara yang kedua, nah, mula-mula sekali kita ambil umur yang dah ditolak dah. Umur ni lah 10 tahun ni. Nah, saya lihat umur 10 tahun. 10 tahun ni kita bahagikan dengan 2. Nak buat macam mana? Kita buat gini lah. Nah. Gitu lah. Bahagikan. Hak ni, tahun ni kita bahagikan dengan 2. Lepas tu, mula ambil umur ni 10 tahun bahagi dengan 2. Dapat 5. Lepas tu kita kalikan dengan umur awal tadi. Nah, 5. Lepas tu kita kalikan dengan umur awal. Umur awal 10. Nah, 10 hak tu. Boleh faham lah. Jadi berapa? 50. Nah, umur awal. Jadi 50. 50 ni tambah pula dengan separuh umur. Separuh umur dia. Separuh umur awal tadi. Umur awal 10 kan dah tak? Dia kira 10. Dia kira kena tolak umur hak ni. Dia kena ambil hak umur balik saja. Lepas tu berapa tak? Saya pun lupa lah. Umur awal tadi. Lepas tu kali dengan tak. Kemudian ditambah dengan separuh umur. Tambah dengan separuh umur. 5. Nah, tambah pula. Ni apa separuh umur. Nah, separuh umur. Dapat 55. 55 ni dikali pula dengan 30 hari puasa. Nah, kali dengan 30. Hak ni hari puasa. Nah, dia berapa? Dia nak pakai calculator mudah. Kita tak ada kira teruk-teruk sangat. 1650. Okey. Okey, hak ni jumlah cupak dia. Nah, jumlah cupak dia hak ni. 1650. Try tengok. Nah, 1650. Ambil hak tadi ni. 30 tambah 60 tambah berapa? 90 sampai 300 tu. Agak-agak dapat 1650 tak? Tapi saya kira memang duk dapat macam tu lah. Try tengok lah. Saya pun tak tahu macam mana dia boleh dapat formula ni. Tapi duk kira dapat. Kira dapat. Jadi ambil umur hak 10 tahun lah. 10 tahun. Kita nak buat pidah dia 10 tahun. Bahagi dengan 2. Dapat 5. Lepas tu kali balik dengan 10. 10 ni umur awal tu lah. Umur awal. Umur awal tu 10. Dapat 50. Lepas tu tambah dengan 5. Tambah dengan 5 separuh umur. Separuh umur daripada 10 tu 5. Tu. Try tengok lah. Boleh try. Dapat lah. Dapat sama kan? 1650. Balik try buat tengok kalau 60 tahun. 60 kot banyak sangat tak? Boh kita kata boh lah 20 tahun dulu kita try. 20 tahun. Hak ni memang ringkas. Kita ambil lah satu lagi 20 tahun. 20.
Lah ni kita nak buat pidyah ni 20 tahun. Mudah kata gitulah, 20 tahun. Okey, 20 bahagi dengan 2 dapat 10. 10 kali dengan ni tak boleh kali dengan 10. Dia kena kali dengan 20 umur awal. Tahun ni umur awal. Umur awal ni maksudnya umur hak nak buat pidyah aja. Jangan kata umur semua tu. Jadi kali dengan 20. 10 kali 20 200. Nah, 200. 200 hak ni tambah dengan separuh umur. Separuh umur 20, 10. 10 nah dah tambah dengan 10 jadi 210. Lepas tu kali dengan 30. 210 kali dengan 30. Berapa? 6,300. Nah, 6,300. Nah, 6,300 cupak. Hak ni cupak. Nah, cupaknya. Betul nah? 6,300 nah. Betul. Tengok. Dia beza, dia tak boleh ambil hak 10 tahun tadi, kira pula 10 tahun tambah. Tak boleh, tak jadi. Dia tak jadi ganda punya. Tapi kalau buat begini memang dia ganda betul. Jadi hak tadi ni sampai 300. 300 tambah 330, 360, 390. Dia kena ganda 30. Bagi cukup sampai 20. Lepas tu tambah tengok, boleh dapat ada 6,300. Nah, rasa boleh dapat lah. Nah, gitu. Hak ni yang kata teknik teknik kira pidyah. Hak ni yang diajar oleh guru kami. Dia kata hak ni kaedah tuan guru al-alim al-alamah Syekh Idris Ibrahim. Ni baba khairul aja ni. Nak kira ni. Habis hang tu. Tu kalau kita nak kira atas qaul jadid, qaul jadid. Ni tanya Wahabi, tak tahu Wahabi. Dia tak tahu nak kira ni, kaedah ni. Dia kena mengaji. Dia kena mengaji. Dia tak erti. Habis hang tu. Terus balik buat lah. Dapat dah cara dia. Lepas tu ni kalau jadi dia susah tang ni je. Macam semayang tak ada masalah apa sangat. Cuma banyak nak kena bayar je. Hak tu je. Banyak sangat. Dia bayar sehari 5 waktu. Nak tahu cupak bukan bayar mana. Sehari 5 waktu. Nah, setahun 360. Kali dengan 5 terus. 360 kali dengan 5. Nah, dapatlah jumlah waktu semayang dalam setahun. Lepas tu berapa tahun nak buat pidyah dia? 10 tahun. Kali dengan 10 pula. Dapat terus 10 tahun banyak mana? Semayang. Tapi banyak lah. Banyak lah. Semayang ni dia mudah kira tapi banyak. Banyak dia punya jumlah pidyah tu banyak sangat. Kat tu. Kalau mazhab Hanafi pun sama. Mazhab Hanafi cuma tambah satu waktu lagi, tambah witir. Tambah witir dalam mazhab Hanafi. Bagi jadi 6. Untuk semayang. Puasa sama. Cuma beza dia mazhab Hanafi, dia kira gantang. Maksud dia puasa sama ni sama dengan qaul qadim. Tak ada ganda apa. Tak ada nak takhir qada ke apa ke, tak ada. Jadi tambah 30. Maksud dia 30 kalau mati nak buat pidyah ni, nak buat pidyah 20 tahun. 30 kali 20 terus. Dapat terus dia punya jumlah dia. Tapi bila nak kira ganda ni dia agak susah sikit lah. Taklah susah sangat. Dia renyah. Cuma boleh kaedah ni dia mudah sikit. Habis hang tu. Tambihun. Tengok tambihun ni peringatan. Tiap-tiap segantang Baghdad 3 cupak Malaysia. Tiap-tiap segantang Baghdad, 1 gantang Baghdad tu 3 cupak Malaysia. Kalau cupak Baghdad 4 cupak lah. Tapi cupak Malaysia ni, cupak Malaysia dia besar.
Bila cupak Malaysia ni besar, dia 3 cupak dah cukup segantang Baghdad dah. Tapi kalau gantang Malaysia tak cukup juga lah. Gantang Malaysia dia kena 4 cupak Malaysia baru dapat 1 gantang Malaysia. Dia 1 gantang 4 cupak. Tapi disebabkan gantang Baghdad ni dia kecil, maka 3 cupak Malaysia dah cukup. Cupak Malaysia pun tak tahu kat mana, carilah. Google lah ni, zaman Google lah. Try cari dalam Shopee dia. Ada tak je cupak Malaysia? Gantang Malaysia. Dan tiap-tiap 4 gantang Baghdad. Tiap-tiap 4 gantang Baghdad, 3 gantang Malaysia. 3 gantang Malaysia, 4 gantang Baghdad. Jadi ni cara kita nak faham gantang Baghdad lah. Tapi kita sendiri bergantang Malaysia, kita tak tahu lah. Payah. Habis hang tu wallahualam. Lepas tu dia kata apa? Bermula orang yang meninggal sembahyang. Ni orang yang meninggal sembahyang 5 waktu. Bukan sembahyang sunat duha, bukan. Bukan witir, tu tak bincang lah. Sembahyang sunat, bukan qabliyah ba'diyah ni dak. Hak ni sembahyang 5 waktu ni. Jadi orang yang meninggal sembahyang, meninggal tu dengan sengaja. Dengan sengaja. Maksud dengan sengaja ni bukan dengan lupa ataupun terlena. Tu je. Yang kata tinggal sembahyang ni dengan sengaja. Apa maksud sengaja? Maksud dia bukan lupa satu. Yang kedua bukan terlena. 2 benda tu je. 2 tu dikira tak sengaja. Hak lain kira sengaja belakang. Boleh faham dah? Kalau dia terlupa nak sembahyang. Terlupa duk balik buat kerja, tengok-tengok habis dah waktu. Kena pula dengan musim hujan ni, dia sejuk ni, dia balik baik. Tak berasa kata panas tengah hari pun, tengok-tengok habis dah waktu zuhur. Asar dah. Jadi dia terlupa. Kalau terlupa tak apa. Tu nama dia tak sengaja. Tak sengaja. Ataupun terlena. Musim hujan ni solok sungguh lah lena tu. Jadi dia lena. Lena bangkit habis waktu zuhur. Hak ni orang panggil terlena. Hak ni orang panggil tak sengaja. Nantilah habis kita ni, insya-Allah kita ambil Fathul Mu'in tu. Dan Fathul Mu'in tu dia ada bincang. Kalau hak bab qada dia panjang juga tu. Nak bincang. Nak qada hak mana dulu? Qada hak tinggal sengaja ke? Qada hak tinggal tak sengaja dulu ke? Hak mana? Wajib qada dulu ke? Ataupun wajib buat hak tunai dulu ke? Dia ada bincang dalam Fathul Mu'in tu. Nantilah. Jadi dia kata apa? Hak ni orang panggil sengaja. Sengaja ni maksud dia bukan dengan lupa ataupun bukan tertidur. Hak tu orang panggil apa? Sengaja. Tinggal sembahyang sengaja. Kalau tertidur, kalau terlupa tu tak sengaja. Maka orang yang tinggal sembahyang dengan sengaja ni tiada jadi kafir. Tak jadi kafir. Tak jadi kafir. Kena buat royah sikit baru sedap. Walaupun seumur hidup. Kena buat begitu. Walaupun tinggal sembahyang tu seumur hidup, tak sembahyang pun, tak daripada balik sampai mati, tak pernah sembahyang. Masjid pun tak pernah pi, raya pun tak pi. Baju raya belilah, tapi sembahyang tak pi. Sembahyang tak pi. Tak pernah sembahyang langsung. Tak jadi kafir. Tak jadi kafir dengan sebab tinggal sembahyang tak jadi kafir. Melainkan ia orang yang meninggal sembahyang tu. Melainkan ia orang tu ingkar akan wajibnya sembahyang. Hak ni ingkar wajib. Melainkan ni istisna, tiada jadi kafir. Maksud dia jadi kafir. Hak jadi kafir tu mana? Ia ingkar akan wajibnya sembahyang. Kalau ingkar kewajipan sembahyang, hak ni jadi kafir. Dia kata sembahyang tak wajib sembahyang zuhur tak wajib sembahyang asar tak wajib hak ni kafir. Ni kafir. Hak ni baru kafir.
Jadi melainkan ia ingkar akan wajibnya semayang. Sama ada ia orang tu semayang atau meninggalnya semayang. Serta ingkar akan wajibnya semayang tu, nescaya jadi kafir ia orang tu, jadi kafir. Dia semayang, bukan tak semayang, cuma dia kata tak wajib. Kafir orang tu juga. Dah kafir. Bagus sikit. Nah, bagus lagi orang hak tu lah, hak tak semayang langsung, tapi dia tak tolak kewajipan. Nah, dia pun tahu, dia kata, mak aku pun tahu wajib. Segan. Nah, segan habis ya, tak ada ubat. Nah, jadi segan ni dia tak ada ubat. Bagi bila ubat pun segan itu. Jadi, nah, hak tu tinggal semayang dengan sebab segan tak semayang, tak dikafir. Tapi hak ni rajin semayang ni tak berhenti sat dengan semayang sunat pun cukup. Tiba-tiba bila tanya semayang wajib kan? Tak, semayang tak wajib. Saja aku nak buat. Aku rajin. Hak ni kafir. Kafir. Terkeluar daripada agama Islam. Habis hal tu. Adapun jika ia orang tu tiada ingkar akan wajibnya. Kalau dia tak ingkar akan wajibnya semayang, jawab bagi jika tu, maka tiada jadi kafir. Lepas tu hanya berdosa besar. Dosa besar lah. Tak ada kafir tapi dosa besar. Dosa besar ni dia tak luruh dengan amalan, tak luruh. Dia mesti dengan taubat baru boleh luruh dia punya dosa dia. Kalau duk buat amal, ambil wudu, semayang, tak luruh lagi dosa besar. Tak luruh lagi. Habis. Adapun hadis riwayat At-Tabrani, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Artinya, barang siapa yang meninggal akan sembahyang dengan sengaja, maka sesungguhnya jadi kafir ia barang siapa tu terang-terang. Tu macam mana pula? Ada hadis tu. Dalam hadis kata, siapa yang tinggal sembahyang dengan sengaja tu jadi kafir terang-terang. Kok mana pula? Maka ini hadis ditanggung akan ini hadis jadi kafir nikmat. Kafir nikmat ni maksudnya tak bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi. Tu kafir nikmat. Tak bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Tu kafartum. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum, jika kamu ni bersyukur, la azidannakum, nescaya menambah oleh aku akan kamu tu. Aku akan tambah lagi nikmat. Wala in kafartum, dan jika kamu tu kafir. Tu kafir nak tak mana tu kafar tu? Kafir ni keluar pada agama kan? Tak, sebab tadi duk bincang bab syukur. Kalau kamu tak syukur, hak ni kalau kamu kafir pula, ingat azab aku ni pedih. Nak tak kafir mana ni? Kafir lawan bagi syukur. Dengan mana? Kufur nikmat. Kafir nikmat. Kafir nikmat ni benar. Tak bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi. Itu orang panggil kafir nikmat. Bukannya kafir keluar pada Islam. Tak, bukan hak tu. Jadi ulama tanggung kata hak tu kafir nikmat. Bila kafir nikmat, arti kafir nikmat kat ini dosa besar. Dosa besar. Tinggal semayang, dosa besar. Nikmat Tuhan bagi elok dah, tiba-tiba tak guna untuk menunaikan kewajipan. Tak syukur lah. Tak syukur. Habis. Bukan jadi kafir keluar daripada agama Islam. Bukan jadi kafir keluar daripada agama Islam. Bukan macam tu. Alasan yang kata bukan jadi kafir tu, kerana ada hadis yang lebih sahnya hadis. Sah ni sahih. Hak lebih sahihnya hadis menunjukkan tiada jadi kafir orang yang meninggal sembahyang dengan sengaja. Mana dia? Iaitu hadis tu, hadis daripada Ubadah, Sayyidina Ubadah bin As-Samit. Berkata ia Ubadah, telah aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Rasulullah. Jadi Sayyidina Ubadah ni dia dengar ada orang duk abang kata, no, witir ni wajib. Ada orang duk abang tu lah.
Witir wajib. Dia pun lawan balik. Dia kata, aku dengar Rasulullah kata gini, khamsu salawatin katabahunna Allah Ta'ala 'alal ibad. Tahu ni? Dalil kata hak wajib, hak fardu 5 waktu. Tahu ni? Cuma mazhab Hanafi dia ada pegangan lain lah. Dia kata hak nu bukan fardu, tapi hak nu bukan apa sembahyang maktubah, tapi dia wajib juga witir. Wajib juga, tapi bukan wajib macam mana sembahyang fardu. Tapi wajib jugalah. Wajib juga. Habis. Khamsu salawatin katabahunna Allah Ta'ala 'alal ibad. Faman jaa'a bihinna wa lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi 'ahdun an yudkhilahul jannata. Wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi 'ahdun in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a adkhalahul jannata. Artinya bermula 5 sembahyang bermula 5 sembahyang telah memfardu akan dia akan 5 sembahyang tu oleh Allah Ta'ala atas segala hambanya. 5 sembahyang ni Allah Ta'ala dah fardu dah atas hamba dia. Maka barang siapa datang mengerja akan dia akan sembahyang tu dengan sekaliannya dan tiada mensia-sia daripada sekalian sembahyang. Dan dia tak mensia-sia. Maksud dia tak tinggal ataupun dia tak buat luar waktu. Dia buat cukup lah. Dia buat cukup. Sembahyang tu dia buat cukup. Buat cukup, buat dalam waktu elok ni tak sia-sia. Dan tiada mensia-sia daripada sekaliannya sembahyang tu, sembahyang 5 waktu tu, 5 sembahyang tu akan suatu pun. Akan suatu pun buat meringan-ringan dengan hak sekalian sembahyang. Dia tak buat sia-sia, hak boleh meringan-ringan. Yang kata meringan-ringan sembahyang ni mana? Buat tak cukup. Hak tu masuk kata meringan-ringan. Sembahyang 3 aja. Hak lebih tu, hak 2 lagi dia tak sembahyang. Pasal apa? Malah nak buang tu. Bedak kat pipi tu. Lagi buang bedak lagi nak kena tenyih pula dia kata. Tak payah mayang lah. Dia kata. Jadi buat tak cukup. Ataupun buat luar waktu. Setengah tu dia kata, sayang bedak ni. Sayang alat make up ni. Tak payah mayang lah. Biar pergi dulu. Qadha lah tak ni. Awak qadha tu tak berdosa ke? Dosa apa tu? Nama masuk dalam kata meringan-ringan. Dia duk ingat kata tak apa, dah segan nak buat alat make up, boleh qadha. Saat ni qadha pula. Dak qadha memang wajib qadha, tak berdosa sama aja sebab tinggal sembahyang dengan sengaja. Hak tak berdosa 2 tadi ya, tertidur ataupun terlupa. Hak tu dia yang tak berdosa. Jadi dia ni tak buat ringan-ringan dengan hak sekalian 5 waktu. Dia buat tu bagi cukup lah. Sembahyang pun cukup, buat dalam waktu elok, rukun syarat pun dia buat elok. Setengah tu rukun pula dia buat tak elok. Syarat buat tak elok, tak jadi juga sembahyang tu. Nescaya adalah bagi barang siapa tadi ni di sisi Allah Ta'ala janji. Orang yang buat sungguh-sungguh sembahyang ni, Tuhan janji. Janji mana? Bahawa memasuk ia Allah dia akan barang siapa tu akan syurga. Tuhan janji akan buat masuk dia ni dalam syurga. Jadi janji baik Tuhan ni Tuhan tak menyalahi. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Ta'ala ni tidak menyalahi janji. Mana? Janji mana? Janji baik. Janji baik dia tak menyalahi. Dan barang siapa tiada mengerja ia barang siapa dengan sekalian 5 waktu tu dia tak buat. Tak buat kat sini ni, tak mengerja kat ni, boleh jadi tak buat langsung dan boleh jadi buat tapi tak cukup. Kat tu. Buat 3, 2 lagi tak buat. Tak cukup, kira tak buat lah. Kira kena apa tu ialah. Cuma kurang sikit pada tak buat terus dah. Tak buat terus tu sakan sangatlah. 5 waktu tak mayang terus. Maka tiada bagi barang siapa tu di sisi Allah itu janji. Orang yang tak sembahyang ni Tuhan tak janji apa. Jika menghendaki ia Allah
nescaya menyiksa ia Allah, dia akan barang siapa. Kalau Tuhan nak, Tuhan siksa. Jika menghendaki ia Allah, nescaya memasuk ia Allah, dia akan barang siapa tu? Akan syurga. Tuhan akan buat masuk dia ke dalam syurga kalau Tuhan nak. Jadi kat sini kita faham akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang mati, kita tak letakkan orang tu ke dalam neraka. Walaupun dia tu jahat lah, kita kata jahat ni lah, tapi dah dia tu orang Islam, kita tak letak dalam neraka. Orang Islam ni nak kira honak tu memang honak lah, tapi kita tak letak dalam neraka. Ni cara kita Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi orang yang mati dalam keadaan maksiat, walaupun dia mati pun tempat maksiat, tengah tikar nombor ekor, tiba-tiba main serangan jantung, mati yang tu lah. Bayar dah nombor apa semua tu. Tengok nombor naik malam tu. Waris paraik habis. Dia kira apa, dia kata duit nombor paraik apa tu. Waris pun tak ngaji kak. Elok lah. Paraik cerah. Paraik cerah. Jadi nak abang kata bila orang tu mati walaupun dalam keadaan tak elok lah, kita kata mati ni tak apa elok, tapi dia orang Islam, maka kita ni di sisi kita Ahlussunnah wal Jamaah ni, hak ni dia dikira tahta masyiatillah, di bawah kehendak Tuhan. Kalau Tuhan nak ampun dia, Tuhan ampun. Kalau Tuhan tak mahu ampun dia, Tuhan siksa. Tu serah kat Tuhan. Jadi tak payah matilah. Matilah Pak Long ni, taubat kena teruk dalam neraka. Duk taubat pula. Taubat pula. Bukan nak tolong doa baik-baik. Tak ada lah. Mampus dah hari. Malaikat pijak mampus dah hari. Jangan duk buh apa. Tu orang mati, kita jangan duk letak dia ni, duk kata macam-macam kat dia, jangan. Kita minta selamat lah. Nabi pun nak umat dia selamat. Habis tu. Maka jika jadi kafir, kalau jadi kafir, tentulah mustahil masuk syurga. Ni cara tengok musannaf nak bawa pi. Kalaulah kita kata orang yang tinggal semayang tu jadi kafir, dia kata apa? Maka jika jadi kafir, tentu mustahil masuk syurga. Mustahil, orang kafir mustahil masuk syurga. Orang panggil mustahil aridi. Mustahil aridi. Sebab ada dalil kata orang kafir dia akan kekal di dalam neraka. Jadi mustahil masuk syurga orang kafir. Maka ini hadis meriwayat akan ini hadis oleh Imam Malik dan Abu Daud. Yang riwayat ini hadis ni oleh Imam Malik dan Abu Daud. Habis tu. Nanti kita bincang lain lah masalah. Cuma siapa dia mayang ni? Abang kata, kok orang kata dah kawan tu tak mayang, nak buat pidih apa, jadi kafir dah. Tu sebab dia jaga sihat. Orang tinggal semayang tak jadi kafir lagi. Tak jadi kafir lagi. Lagi mana tak nyata dia ingkar kewajipan semayang, tak jadi kafir lagi. Buatlah pidih hak dia. Macam tu. Takut kita ni duk buh kafir kat kawan tu, lepas tu tak buat pidyah. Padahal dia pun tak mayang kafir tu, tak buat pidyah lah. Buat pidyah apa kat orang kafir lah. Naya. Jadi sebab tu didatangkan masalah semayang. Masalah orang yang meninggal semayang dengan sengaja, bukan yang diuzurkan dia. Wallahu a'lam. Tengok kitab Bidayatul Hidayah sikit. Kalau berlakon, dia berlakon jadi kafir, berlakon tak terima. Berlakon dia berlakon. Tak terima kata solat tu wajib. Dia dalam bab murtad ni, bab perkara yang menyebabkan murtad ni, lakon pun jadi. Berlakon pun jadi murtad. Waktu kita tak boleh nak main-main dengan masalah murtad. Hak ni yang Nabi kata, masalah yang sungguh pun sungguh, tak sungguh pun sungguh. Satu dia murtad lah.
Nah, dia semua ada 3 masalah kan. Hak Nabi kata, hak sungguh, kalau sungguh pun sungguh. Tak sungguh duk berlakon je. Bukan sungguh, tak sungguh. Jadi sungguh. Murtad satu. Yang kedua, talak bini. Jadi, nak melawak je, berlakon je, talak bini 3. Peak. Nah, jatuh 3 terus. Nah, betul gila lah. Hampir lah melawak seorang-seorang. Duk gila seorang-seorang. Pimai. Nah, kita talak 3. Lepas tu, satu lagi rujuk lah. Nah, rujuk. Rujuk ni, sungguh pun sungguh, tak sungguh pun sungguh. Jadi rujuk. Nah, dah talak satu, rujuk balik. Nah, jadi. Habis hang tu. Ustaz, yang satu hadis 3 kali Jumaat kaki tu. Itu kaki tu. Hal tu sama. Nikmat juga. Nah, nikmat juga. Dia bukannya kafir keluar daripada Islam tu tak. Dia cuma dia akan pi kuat dekat kafir nikmat. Lepas tu jadi kafir, nak jadi kafir keluar Islam ni, tolak kewajipan Jumaat tu. Waktu tu kafir terus. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Orang yang mengatakannya kan perkataan yang tersebut tu, hak dia ni duk buat amalan dekat dunia ni, dia duk buat maksiat lah, lebih kurang betul lah. Dia buat maksiat, tak buat kewajipan. Lepas tu dia kata Allah Ta'ala ni maha mulia, maha pengampun, jadi tak apalah. Dia kata tak ada masalah apalah, Tuhan maha pengampun ni orang panggil harap dia tu terlampau tinggi. Harap dia terlampau tinggi sampai khauf tu tak ada, rasa takut tu tak ada. Maka musannif kata apa? Orang yang mengatakannya kan perkataan tersebut digelarkan dengan ahmaq. Nah, hak ni digelarkan dengan ahmaq. Digelar oleh siapa? Oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang gelar orang yang macam ni. Apa ahmaq? Tu dia buat kurungan tu bodoh. Kalau dalam Arab ahmaq ni kata Syekh Nawawi al-fasadu fil aqli, rosak pada akal dia. Ada kerosakan dekat akal. Ni ahmaq. Bodoh lah. Mudah ingat tu, bodoh. Seperti gelaran yang telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, al-kaisu mandana nafsuhu wa alimila lima ba'dal mauti wal ahmaqu man ittaba'a hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Artinya orang yang cerdik ialah orang yang selalu memperhitungkan dirinya, diri orang tu. Dia selalu cek diri dia. Kalau ada salah, dia taubat kepada Allah Ta'ala. Kalau ada salah dengan manusia, dia minta ampun dekat manusia. Ni orang yang cerdik. Lagi, dan ia orang tu suka beramal untuk bekalan sesudah mati. Dia buat amalan ni untuk bekalan sesudah mati. Jadi kehidupan yang panjang dia, kehidupan sesudah matilah, bukan sebelum mati. Sebelum mati ni kehidupan dia tak lama sangat. Habis kita kata ghalib, umur ghalib yang Nabi sebut 60 lah, 60 ke 70, hak tu ghalib lah, biasa mati 60 ke 70 mati. Ada yang lajak sikit subsidi, dia lajak pergi lah 80, 90 pun ada. Tapi dia tak boleh pergi lama mana lah. Kalau lajak pun 100 lebih pun dia teruk dah. Nak pergi naik 100.5 tu pun payah lah. Nak naik 100.5 tu. Jadi bila kita ni nak mati, hidup yang lama dia selepas daripada mati. Perjalanan yang panjang selepas daripada mati. Lebih daripada perjalanan dunia. Bila lebih daripada perjalanan dunia, maka kita kena sediakan bekal. Kena bawa bekal lah. Jadi bekal ni nak buat waktu mana? Waktu hidup ni saja. Dah mati tak ada dah bekal tu, habis dah. Tak ada harapan dah untuk buat. Nak hantar WhatsApp ke anak pun tak boleh dah. Kau hantar WhatsApp ni, voice tak? Ni tolong pak lah ni. Hampir wakah ke apa-apa, buh nama pak ni. Tak payah lah, tak boleh lah. Dah mati dah, tak payah.
Lah, WhatsApp pun tak sampai. Jadi masalah lah. Sebab tu kita kena fikir sungguh-sungguh ni orang yang cerdik dia buat amal bagi kehidupan selepas daripada mati. Jadi orang yang macam ni orang yang sedap. Orang yang hidup dia tu sedap. Tapi kalau dia ghalib dengan dunia, dia tak buat bekal, tak tahu mati. Hak ni yang dikatakan orang yang hak ghalib dengan dunia ni, dia macam mimpi dia. Apabila dia tu mati, maka ketika tu dia akan sedar kata, aku mimpi ya, tak ada apa pun. Waktu mimpi tu dia seronok orang boleh nikah lain. Tambah satu lagi dengan isteri pula bagi pula lampu hijau lepas mayang subuh terus peluk dalam mimpi lah, dalam mimpi. Itulah mimpi. Sedap-sedap orang azan subuh, sedap-sedap. Sekali, seorang enggak. Jadi dia sedap rupanya tak ada apa pun, mimpi. Tapi dia seronok mimpi, dia bukan sedap. Dia tak sedap kata hak tu mimpi. Sebab tu orang mimpi kalau dia nampak ular, dia lari lah mimpi. Lari, peluh, lari. Kalau dia tahu kata dia mimpi, dia sedap kata dia mimpi, nak lari apa? Hamil patut pergi. Hamil patut. Aku nak tampak muka. Tak payah, dia tak sedap. Tu orang mimpi. Macam itulah bandingan orang yang ghalib dengan dunia lepas tu mati. Dia sedar kata, tak ada apa pun. Hadut ligan dulu tak ada apa, tinggal habis. Sedangkan orang yang ahmak, ni bodoh, ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Dia ikut hawa nafsunya. Dia tak menyalahi hawa nafsu. Ikutnya. Nafsu nak hak ni, dia buat hak ni. Nafsu nak hak nu, dia buat hak nu. Nafsu nak lambatkan semayang, dia lambatkan semayang. Dia ikut hawa nafsu. Dan hanya banyak berangan-angan kepada Allah Ta'ala. Ni berangan-angan untuk mendapatkan kebaikan dan pengampunan di akhirat. Tetapi ia tidak mahu beramal dan bertaubat. Dia berangan. Berangan. Nak jadi alim, main mengaji haram. Tak pernah. Tapi kalau sembang bab hukum hakam, dia ada buat satu. Hak ni pendapat saya lah. Pendapat dia banyak. Sampai tak ada pendapat ulama ansur. Nak tahu mengaji tak main. Sebab tu juga. Hak ni orang yang kuat berangan-angan. Ni masuk dalam kata orang bodoh. Dia banyak berangan kepada Allah. Berangan macam tu lah. Macam tadi lah. Macam tadi yang dia kata dia tak buat apa kewajipan pun tak buat. Duk buat maksiat, lepas tu duk kata Allah ni maha pengampun, Allah ni maha penyayang, jadi Allah ampunlah dosa aku. Duk berangan tu lah. Berangan. Ni macam tu lah. Masuk dalam kata ahmak, orang yang bodoh. Kata Syekh Kurdi rahimahullah ta'ala dalam hikam dia kata apa? As-sa'idu ya'malu wa yakhafu min adamil qabuli. As-sa'idu, orang yang bahagia ni. Orang yang bahagia ni, orang yang beruntung ni macam mana? Ya'malu, beramal ia. Dia orang yang buat amalan. Bukan cakap saja, dia buat amalan. Wa yakhafu min adamil qabuli. Dan dia rasa takut daripada ketiadaan terima. Dia buat amal tapi dia takut Tuhan tak terima amal dia. Nabi Daud teriak sampai mata kabur. Teriak. Teriak tak berhenti sah. Dia takut apa? Dia takut hak dia tu Tuhan tak terima. Tuhan tegak sikit kan. Sampai dikatakan burung-burung, binatang-binatang maduk kat dia, teriak sama dengan dia. Teriak sama dia. Apa kat luar teriak? Sebab tu dikatakan teriak Nabi Daud tu lebih banyak daripada umat semua ni, manusia yang selepas ni teriak. Dia teriak lagi banyak lagi pada kita. Tu dia Nabi. Nabi dia berasa Tuhan tak mau terima. Okey, Tuhan tegak sikit je, dia teriak lebih dah. Nabi Adam teriak lebih. Nabi Nuh teriak lebih dahsyat lagi daripada Nabi Daud. Nabi Adam lagi dahsyat lagi. Selepas dihantar mai ke bumi lagi dahsyat. Teriak. Jadi depa ni para nabi, takkan Tuhan tak terima ke amalan depa? Tuhan terima. Tapi depa ni duk berasa kata Tuhan tak terima kot
Ni sa'id, orang yang beruntung. Dia ada perasaan tu. Ya khafu min adamil qabul. Takut daripada ketiadaan terima. Wasaqiyu dan orang yang celaka ni, kata Syekh Kurdi ni, dia kata apa? Ya'si wa yaqulu anal maqbulu. Wasaqiyu, orang yang celaka ni, ya'si, buat maksiat dia kerja buat maksiat. Ni orang celaka, dia buat maksiat. Wa yaqulu, dan berkata dia kata apa? Anal maqbulu, aku ni diterima, aku ni makbul, diterima, luluh dah, tak ada masalah apa, tapi dia buat maksiat. Ni orang yang syaqi. Syaqi. Ni orang yang celaka, bukan orang yang beruntung apa, tak ada untung apa pun orang macam ni. Hak tu yang disebut oleh Imam Kurdi dalam hikam dia. Dalam hadis Nabi kata Ahmad bodoh. Bodoh. Orang macam ni tak boleh bakal. Duk berangan yang lebih. Berangan lebih. Pada hakikat dia tak ada apa pun. Amalan tak buat terang mana pun. Nak berjaya, dia kena ikut dia punya jalan dia lah. Tak bolehlah kita ni nak apa kita kata, nak syurga tapi tak buat hak syurga tu. Nak buat hak neraka tapi nak syurga. Ikut jalan neraka boleh sampai? Tak boleh. Tak boleh macam tu. Sebab tu dalam satu nazam syair ni dikatakan tarjun najata walam tasluk masalikaha. Masalikaha, tarjun najata, mengharap engkau akan kejayaan, walam tasluk masalikaha, padahal tidak pernah mengikut oleh engkau akan jalannya. Kamu berharap kejayaan tapi tak pernah ikut jalan kejayaan. Dia kata apa? Innas safinata la tajri 'alal yabasi. Sesungguhnya perahu ni dia tak berjalan di atas darat. Dia takkan jalan di atas darat. Ambil perahu tengok, nak bawa atas darat, lepas tu bawa pi kangak. Tak boleh pi. Tak boleh pi. Dia tak berjalan atas darat, dia kena jalan lah ayak tu perahu. Jadi dia ada jalan dia. Dia ada jalan dia masing-masing. Macam tu juga kita ni nak syurga tapi kita pilih jalan neraka. Ni satu benda yang pelik. Satu benda yang pelik. Habis hang tu. Dan ketahuilah bahawasanya sesiapa yang mahu menjadi seorang yang alim tetapi ia tidak berusaha mencari ilmu dan hanya berkata Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha mulia lagi maha mengasihani. Itu dia nak jadi alim tapi tak mengaji pun. Ni bandingkan Imam Ghazali. Nak buat bandingan macam tu lah. Dia nak alim kawan ni tapi mengaji tak mau. Orang mengajak dia tak mau pun. Dia Allah tu berkuasa meletakkan ilmu ke dalam hati para anbiya dan awliya tanpa susah payah mutalaah dan mencatat ilmu. Tengok tu. Dia cakap pandai tak? Tengoklah Nabi-Nabi tu Allah Ta'ala bagi ilmu kat Nabi. Tak payah nak usaha teruk-teruk, duk pergi mengaji, duk menadah ke apa, tak payah pun. Anbiya Tuhan bagi, Rasul dia pun Tuhan bagi. Jadi adakah usaha dia teruk? Tak payah usaha teruk pun. Jadi dia kata maka orang yang berkata demikian sama halnya, sama keadaannya dengan seorang yang mahu mendapatkan harta kekayaan lalu ia seorang tu meninggalkan usaha. Dia nak kaya tapi tak pergi kerja. Tak kerja, duduk tidur kat rumah. Tak apa, dia kata. Kalau Tuhan nak bagi kaya, kaya apa tu lah, tidur pun kaya lah. Cakap mana? Nak cakap mana? Ni. Yakin dia terlanjur. Bukan 100 lah. 200 tu. 200 tu kira-kira. Dia tidak mahu bertanam atau berniaga. Bahkan dia duduk sahaja di dalam keadaan menganggur sambil berkata Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha mulia lagi maha mengasihani dan baginya segala khazanah. Khazanah ni gedung-gedung yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ada belaka gedung Tuhan ni, hak Tuhan belaka. Ni hak langit, hak bumi, hak dia belaka.
dan dia berkuasa menunjukkan aku akan suatu pembendaraan daripada pembendaraan harta, sehingga aku tidak perlu berusaha seperti apa yang dikurniakan kepada sebahagian hamba-hambanya. Di antaranya Sayyidatina Maryam duduk dalam bilik tapi turun buah yang tak ada pada zamannya. Sungguh dah. Tak ada usaha apa, sungguh begitu. Kalau gitu tak apalah, abang anda tak kerja terus lah. Duk cakap pandai aja. Duk cakap pandai. Hak ni tak kena cara. Maka kata Imam Ghazali, maka apabila engkau dengar perkataan dua orang ini, mana dua orang ini? Seorang hak nak jadi alim tak mahu mengaji. Lepas tu duk cakap pandai. Hak nombor dua, nak jadi kaya tak mahu kerja. Dua orang ni kalau hampa dengar, dia kata apa? Imam Ghazali kata apa? Sudah tentu engkau akan menganggap bahawa orang yang berkata itu adalah orang yang bodoh. Tu Imam Ghazali kata. Hampa mesti kata, dia ni bodoh. Tapi nak lawan cakap lebih-lebih dengan orang bodoh ni, kan kita jadi bodoh. Dia ni memang biar dia lah. Lah itulah. Dan sudah tentu engkau akan mengolok-oloknya, mengejeknya lah. Gitu. Mesti mengolok-olok dia, duk kata dia poli dia. Meskipun apa yang mereka sifatkan tentang kemurahan Allah Ta'ala dan kekuasaan Allah Ta'ala itu adalah sesuatu yang benar. Ni tak bohong. Hak ni memang betul. Tuhan Maha Pemurah, Tuhan Maha Penyayang. Hak ni betul, tak lari, memang betul. Tapi cara tu tak kena. Kita nak satu-satu, kita kena ikut jalan dia, baru kena. Ni tak ikut jalan dia, tunggu gitu, tak dapat. Tak dapat. Adat dia tak dapat. Kalau kata Nabi pun Tuhan boleh bagi ilmu, tak gaduh mengaji, tak apa, tu Nabi hang. Nabi ke biak lain ni. Hak nu ambiak hang biak. Lain. Biak duk telan biak tu, lepas tu duk cakap pandai. Tak boleh, tak sama. Hal ni tak sama. Habis. Maka begitulah halnya orang yang arif dalam agama. Mereka akan mentertawakan engkau seandainya mereka melihat engkau memohon ampunan dosa daripada Allah tanpa sebarang usaha untuk mencapainya. Hak tu kita ambil lain lah. Maka begitulah halnya. Wallahu a'lam.